lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang saya kasihi anak anda pengerusi Cik Zawani yang menjadi juga ahli jawatan kuasa Dewan Muslimat kawasan Temerloh. Kawasan Raub. Faham? Okey. Juga merupakan gentry lah anak muda kita. Jadi alhamdulillah penglibatan di peringkat kawasan, tahniah lah tu Seterusnya yang saya kasihi, yang saya hormati kepada Ketua Dewan Muslimat kawasan Raub, kepada naibnya, kepada timbalannya, kepada naib seluruh ahli jawatan kuasanya dan kepada semua muslimat yang dapat sama-sama menjayakan program yang diamanahkan untuk kita bersama. Program ini, program Gelombang Akifi, kalau kita lihat adalah program yang diarah oleh Dewan Muslimat Malaysia. Bukan saja dipanjangkan, disampaikan, diarahkan oleh Dewan Muslimat Negeri Pahang, tetapi sebenarnya ia merupakan arahan oleh Dewan Muslimat Pusat kepada seluruh negeri-negeri dan juga kawasan-kawasan. Kenapa agaknya diarahkan? Kerana ia adalah merupakan salah satu cara untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Islam itu didaulatkan dalam negara kita, termasuk juga di kawasan kita, kerana kita akan berhadapan dengan PRU 15 tidak lama lagi. Walaupun kita tahu bahawa kabinet baru sudah pun dibentuk oleh PM yang baru, tetapi kita tahu juga bahawa situasi keadaan hari ini sebenarnya kalau boleh mereka ingin mendesak supaya pilihan raya itu disegerakan. Jadi kita juga yakin bahawa pilihan raya itu akan datang juga. Cuma ketetapan itu kita tidak dapat mengetahuinya, disebut bahawa pada tahun hadapan ni dekat sangat dah, ini dah nak masuk bulan 10 dah. Laju sangat masa berputar. Jadi alhamdulillah hari ini saya nak bagikan berkaitan dengan tazkirah kita, taujihat kita. Saya nak ambil bagaimana saya baca daripada nota kepada diri. Mungkin ada di kalangan kita memiliki kitab ini. Nota kepada diri ini tulisan daripada Tuan Guru. Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Boleh dengar tak? Boleh Okey. Dengar jelas, jelas. Okay, alhamdulillah Sebab saya suka supaya bila kita yakin dengan hari pembalasan, yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan pahala dan dosa, yakin dengan ada malaikat kiri dan kanan, bermakna setiap urusan gerak kerja kita ini tidak dapat bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita lihat arahan-arahan yang diberikan kepada kita itu, adakah kita abaikan saja? Adakah kita sama-sama berusaha menjayakannya? Adakah kita buat tak kisah saja, ini bukan untuk aku, ini adalah untuk kepimpinan. Ini bukan tanggungjawab saya, ini tanggungjawab orang lain. Apa yang saya nak bacakan bahawa supaya kita sedar kita akan dicek, kita akan ada pemeriksaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari pembalasan. Nak sebutnya ada 7 pemeriksaan, ada 7 tool, ada 7 sekatan yang akan kita lalui besok ketika kita meniti titian sirat. Setelah kita dibangkitkan daripada alam barzah, alam kubur dengan berbagai keadaan, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar melalui pertama kita akan menanti-nanti. Kita akan dihimpunkan dalam situasi yang sangat gawat, keadaan manusia yang sangat gawat, dihimpunkan di padang mahsyar. Kita lihat, kita akan menunggu nanti buku catatan amal kita. Sama ada buku catatan amal itu sebelah kiri, sebelah kanan, dari belakang kita terima. Itu semua ada tanda belaka. Kalau kanan kita ambil, selamatlah kita. Kalau kiri ni kita tahu dah akan jadi celaka, begitu juga sebelah daripada belakang.
Kemudian bukan saja terima buku catatan amal yang dicatat, setiap urusan kita satu pun tidak ditinggalkan. Dicatat satu persatu, bila dibuka buku catatan amal ini seluas mata memandang dalam bentuk bergulung seperti tikar. Buka, Masya Allah. Kemudian buku catatan amal bukan saja menjadi saksi dan bukti maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pula amalan kita ni akan ditimbang dengan Al-Mizan. Masya Allah. Ya. Kalau kita sebut timbangan dengan Al-Mizan, Masya Allah, Al-Mizan ini adalah timbangan, neraca timbangan yang sangat adil. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Melainkan semuanya akan ditimbang walaupun sehadus-hadusnya. Apalagi sebesar-besar. Kita tidak boleh membayangkan timbangan Al-Mizan itu seperti timbangan dacing. Terutamanya seperti dacing BN. Tak boleh. Itu satu kesalahan, satu kesilapan, satu sangkaan yang langsung menyeleweng. Kita tak tahu Al-Mizan tidak ada. Al-Mizan ini adalah ciptaan daripada Allah. Ya. Kehebatan Allah tidak ada sama dengan kebijaksanaan manusia hanya buat timbang macam tu. Tak ada, tak sama. Bagaimana halusnya timbangan. Setelah ditimbang juga, kita akan melalui proses yang ketiga. Kita akan melalui titian sirat. Ini hari ini saya nak fokus kepada titian sirat supaya kita memikirkan di mana kita akan duduk. Sekiranya kita lihat timbangan amalan kita okey, amalan kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan, kita akan meniti titian sirat, kita rasa kita dah selamat. Tidak. Kita akan melalui 7 sekatan, di bawahnya ada api neraka. Daripada buku Tuan Guru ini, ya, bila kita bacakan, ya, bahawa disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ketika kita berada di padang mahsyar itu, manusia akan terpegun dan gemetar apabila berhadapan dengan titian yang amat luar biasa. Bukan macam jambatan Temerloh. Titian ini tak sama langsung dengan makhluk yang diwujud di muka bumi. Sebab apa yang kita alami di alam ruh tak sama dengan alam rahim. Alam rahim, kita duduk dalam perut ibu kita dalam keadaan sempit, makan pun menompang ibu kita. Sampaikan ada bayi-bayi yang disebut tak nak keluar, sedap sangat dah duduk dengan mak dalam perut tu. Ya, menompang makanan mak. Bila dia keluar, dunia yang langsung tak sama dengan alam rahim. Dengan makannya, dengan bergeraknya bebas. Tadi dia berkurung dalam tu je. Bila keluar daripada alam rahim, pergi kepada alam dunia, Masya Allah, luasnya dunia. Alam dunia pula tidak langsung sama dengan alam barzah. Tak sama. Begitu juga alam dunia, alam barzah tak sama dengan alam akhirat. Alam akhirat pula yang kita akan tempuh tadi, pertemuan kita, bahawa kita akan dihisap oleh Allah satu persatu. Bila kita meniti titian sirat, kita akan melihat bahawa titian sirat yang luar biasa itu, apakah caranya untuk berjaya menyeberangi titian yang merentangi neraka itu? Sirat ialah satu daripada perkara asas yang mesti diimani. Kita mesti beriman bahawa kita akan melalui titian sirat yang disebut, Masya Allah, begitu halus. Ya, dalam sebahagian kitab menyebutkan ibarat lambut dibelah 7. Ibaratnya tajam, wallahu alam bisawab. Tetapi dia tidak sama langsung dengan situasi di dunia ini. Kemudian disebut lagi bahawa tidak dinamakan beriman dengan hari akhirat jika seorang itu tidak meyakini adanya sirat. Secara zahirnya, tidak ada orang yang mampu menyeberangi sebuah jambatan yang begitu halus serta amat tajam pula. Ditambah pula bahang api neraka yang begitu panas. Akan tetapi terdapat nas Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menceritakan adanya orang-orang yang berjaya menyeberangi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Maryam ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma nunajjil ladzina nattaqaw wa narazaruz zalimina fiha jathiya. Kemudian kami akan menyelamatkan. Allah sebutkan. Siapa yang selamat?
Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang-orang yang selamat menyeberangi titian bukanlah atas kebijaksanaan, tetapi Allah yang menyelamatkan mereka berasaskan iman dan takwa. Orang-orang yang zalim yang mendustakan para rasul dan juga ayat Allah dibiarkan oleh Allah jatuh bergeguran ke dalam neraka, gagal menyeberangi titian tersebut. Kemudian dalam bab titian ini kita lihat berbagai keadaanlah manusia melaluinya, ya. Jadi saya nak sebutkan sebab masa kita ni tak lama, saya nak fokus kepada beberapa perkara. Tidak akan lalu seseorang di atas sirat kecuali mereka akan menghadapi 7 sekatan. Dan setiap sekatan ada soalan-soalan dan pemeriksaan yang terpaksa dilalui oleh manusia. Pada sekatan yang pertama, manusia akan diperiksa mengenai syahadah mereka, iaitu berkaitan dengan akidah. Adakah mereka beriman dengan Allah dan Rasul sebagaimana ucapan syahadah mereka? Ini cek dulu yang pertama. Adakah iman mereka adalah iman yang sahih, iman yang betul? Ataupun dia hanya menyebutkan kalimah syahadah tetapi sebenarnya dia tidak beriman kepada syahadah tersebut. Ini cek yang pertama. Kalau hak ni lepas, okey, semua syahadah, tuntutannya dia buat, alhamdulillah lepas. Kemudian dia akan pergi pula kepada sekatan yang kedua. Manusia akan diperiksa tentang solat. Sekiranya solat mereka dilaksanakan dengan sempurna, mengikut rukun dan syarat, serta khusyuk hati mereka, tidak lalai, maka mereka dibenarkan meneruskan perjalanan. Yang kedua solat. Sebab itu kita lihat, ya, bila sebut solat ini dalam My Mutaba'ah, kita ada My Mutaba'ah, saya harap semua sudah pun mendaftarkan diri dalam My Mutaba'ah di bawah Lajnah Tarbiyah tu, dan kita kena pantau. My Mutaba'ah tu daftar, dia tengok tentang solat itu, termasuklah solat itu bukan saja kita kata solat berjamaah, termasuk dalam solat sunatnya, termasuk juga kalau kita lihat dalam tu solatnya adalah termasuk solat qiyam, semua ada berlaku. Ya. Okey. Jadi My Mutaba'ah itu adalah salah satu untuk persiapan kita juga. Dan dituntut sangat bagi kita sebagai ahli-ahli yang komitmen dengan jamaah ini, moga-moga kita adalah orang-orang yang sedia menjadi J12K. Menyediakan diri menjadi tentera dan jentera Allah. Melengkapkan dan membina kekuatan diri masing-masing dengan amalan fardiyah, insya-Allah. Ya. Kemudian bila itu yang kedua, cek solat. Sejauh mana amalan solat kita. Yang ketiga, manusia diperiksa tentang ibadah puasa pula. Ada yang masih belum berbayar, ada yang banyak tertinggal, puasanya macam mana, itu yang ketiga. Ya, itu tentang puasa. Saya nak laju je. Yang keempat, akan diperiksa mengenai amal zakatnya. Adakah mereka mengeluarkan zakat, zakat hartanya, ya, zakat fitrahnya, zakat macam perniagaan, ini berkaitan tentang zakat. Ya. Dah berapa di situ? Kita lihat itu seolah-olahnya kita melepasi disebut sebagai rukun Islam. Ya. Senang mudahnya rukun Islam itu akan dicek. Ya. Kemudian sekatan yang kelima, manusia akan diperiksa mengenai ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Satu je yang wajib. Itu pun mereka mempunyai keupayaan dari segi wang ringgit dan aman perjalanan. Macam baru ni kita lihat ada berbagai ujian dan cabaran sehingga kita jamaah haji yang sudah pun kita lihat bersedia sangat nak pergi haji tak dapat nak pergi. Itu adalah cabaran, ujian, maka kita tak boleh nak salahkan individu. Itu adalah ketetapan daripada Allah nak buat macam mana. Ya? Kemudian kita sebutkan, bila kita sudah dicek tadi sampai kepada haji, yang keenam, sekatan yang keenam, kita lihat mereka akan ditanya mengenai ibadah wuduk dan juga mandi wajib dari segi taharah. Ya? Wuduk kita lihat nak mensucikan hadas kecil. Ya?
menyebabkan kita boleh solat, tawaf, ya. Jadi sebaik-baiknya kita ini sebagai tentera dan jentera, biasakan kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Banyak kelebihan wuduk ni. Tak ada masa nak cerita, cari, dapatkan. Banyak sangat kelebihan orang yang sentiasa menjaga wuduk. Dan kalau dalam kita lihat amalan muslimat akifi tu, ya, kita lihat termasuk juga sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Banyak kelebihan. Ya. Jadi wuduk pun cek. Waktu berwuduk tidak dibenarkan bercakap-cakap, berbual-bual. Wuduk adalah ibadah yang kita kena laksanakan dengan bersungguh juga. Jangan sampai lalai. Ambil wuduk pun kadang-kadang dah mula dah lalai. Ya. Sempurnakan dia, ya, dengan lengkap, ya. Okey, wuduk. Kemudian disebut juga selain daripada wuduk itu, selain daripada mandi wajibnya. Ini berkaitan dengan taharah tadi. Yang kelima, ya. Kita lihat di mana wuduk ini adalah perbezaan antara kita lihat yang membezakan antara orang-orang ataupun umat Muhammad dengan umat-umat sebelum tu. Kerana umat Muhammad yang berwuduk ini wajahnya bercahaya-cahaya. Yang suka ambil wuduk, ya. Jadi sebab itu sebaik-baiknya biarlah kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, ya. Okey. Kemudian kita lihat juga bila sebut taharah ini, kita kena ingatkan anak-anak remaja kita. Kering saja terus mandi, jangan tangguh-tangguh. Berdosa saja tangguh. Itu biasanya kalau kat asrama, dia memang saja-saja je lambat mandinya, ya. Sebenarnya sudah termasuk dalam keadaan berdosa. Bila dah kering terus mandi. Begitu juga dengan nifas. Nifas ni tak semestinya tunggu sampai 60 hari, 40 hari. Kering saja mandi. Ya, bersucilah anda. Kemudian kita lihat yang terakhir. Ya. Tadi dah 6 sekatan. Sekatan yang ketujuh agaknya apalah. Tadi semua berkaitan dengan peribadi, tentang amalan kita, kan? Tidak melibatkan orang lain. Tetapi kita lihat yang ketujuh. Rupanya kita hidup di dunia ini, kita akan juga bersangkut paut, berhubung kait dengan orang lain. Maka yang ketujuh kita lihat, ya, bahawa sekatan yang ketujuh ataupun yang terakhir, manusia akan dihadapkan dengan soalan dan pemeriksaan yang paling berat. Kita rasa tadi dah berat dah, ini lagi berat. Iaitu akan ditanya sama ada mereka melakukan kezaliman terhadap manusia ataupun dia melakukan kezaliman kepada diri. Zalim. Apa konsep zalim? Ya? Kalau kita lihat, ya, zalim ni sangat luas skopnya. Luas zalim ni. Pertama sekali kita lihat zalim kepada diri kita bila kita tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai pemegang amanah, sebagai pengabdi, sebagai hamba abdi kepada Allah. Tidak melaksanakan ibadah. Ya. Ada pun kita lihat yang dia nak banyak sangat kaitkan di sini perbuatan zalim ini selain kepada Allah, selain kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ini yang kita nak sebut. Kepada jamaah kita. Jaga-jaga. Kepada diri kita, okey. Kita dah, okey, aku buat dah yang ni, aku dah taat dah. Aku dah laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Bagaimana tanggungjawab kita kepada keluarga kita? Ini dah melibatkan orang lain. Pada anak kita, adakah semua anak-anak kita ini sudah dijadikan sebagai ahli PAS yang kita berjuang di dalamnya? Yang kita yakin dengan perjuangan ini, kita saja ke? Atau suami kita biarkan? Kita dan suami. Okey, anak-anak macam mana? Kita dah tahu jalan ini jalan yang benar, maka menjadi tanggungjawab ibu dan ayah. Tambah sekarang ni proses untuk mencari ahli. Saya harap semua kepimpinan kita di mana peringkat pun semua menjadikan ahli keluarganya ahli PAS, tidak seorang pun yang tertinggal. Okey. Itu tanggungjawab bukan saja sebagai ahli PAS, termasuklah mendidik, ya. Ini kepada anak. Begitu juga isteri kepada suami, suami kepada isteri, kerabat, semuanya ada tugas dan tanggungjawab. Amanah yang kita mesti laksanakan. Dan paling berat bila kita diberikan amanah kepada jamaah. Bagaimana mungkin kita boleh menjawab besok di hadapan Allah untuk mewakili diri kita, kesalahan kita, untuk seluruh jamaah Islam ni luas. Bukan seorang, kita tak boleh jawab untuk presiden saja. Nak menjawab kepada ahli-ahli yang lain. Kalau di kawasan Raub,
Kepimpinan mesti fahamnya. Kawasan mana pun mesti tahu. Dia ada tugas dan tanggungjawab kepada orang di bawahnya. Kita diberikan amanah dalam jamaah. Kita akan ditanya tentang amanah yang kita diberikan, yang kita pegang. Okey, kita sebagai apa? Ya. Sebab itu di kawasan ini, kalau kita lihat, amanah yang diberikan kepada kita akan mencorakkan PAS kawasan itu sendiri. Kalau PAS kawasan, YDP-nya, TYDP-nya, NYDP-nya, seluruh ahli jawatan kuasa. Kalau Dewan Muslimat, ketuanya, timbalan, naib dan seluruh ahli jawatan kuasa. Itu. Ya, yang diberikan amanah, adakah kita buat? Tak apalah, aku tak naklah hadir, buat kisah. Kita akan ditanya dan sukarnya kita nak menjawab. Untuk tanya ramai ni, sebab amanah jamaah bukan seorang. Kalau kita dengan suami kita berdua, itu pun payahnya nak berjawab besok. Ini pula untuk seluruh jamaah. Begitu sukar dan payah. Maka sebab itu disebut dekat sini, persoalan terakhir adalah persoalan yang paling berat dan sangat sukar untuk dipenuhi. Sebab itu bila tadi yang pertama lepas, kedua lepas, ataupun dah lepas belaka, yang terakhir ni macam mana? Ya. Seseorang itu terpaksa berhadapan dengan menjawab segala persoalan yang diberikan kepercayaan kepadanya. Termasuk saya juga. Ya. Kepada seluruhnya, kata bukan saja kita dengan orang lain ni, termasuk keluarga lah, ahli keluarga, masyarakat, termasuk jamaah. Kalau kita sebagai kita kata bendahari, macam mana? Kalau kita sebagai setiausaha, macam mana perancangan? Kalau kita sebagai ketua penerangan, apa usaha kita? Kalau kita sebagai pengurusi lajnah dakwah, apa yang kita rancang? Kalau kita sebagai pengurusi lajnah tarbiyah, apa yang kita dah buat, kita rancang untuk memenuhi keperluan jamaah yang diamanahkan kepada kita. Itu. Ya. Jadi sebab itulah bila kita menyebut tentang perkara amanah ini, bukanlah satu perkara yang mudah. Ya. Sekiranya pemeriksaan pada sekatan ketujuh itu gagal, alangkah malang nasib seseorang apabila segala-galanya musnah di peringkat akhir. Walaupun 6 daripada sekatan itu telah berjaya dilaluinya, tetapi terhalang ketika kedudukannya untuk ke syurga Allah yang paling hampir dicapai. Berat. Ya. Tetapi ingat, muslimat sekalian, dengan amanah ini jugalah insya-Allah akan memberatkan timbangan amal kita. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, ini sebagai satu motivasi kepada kita dalam surah As-Saff tu. Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang beriman, sukakah aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang kita terangkan tadi dari segi negatif, kalau kita tak buat. Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang berusaha melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Berusaha dengan kemampuan yang dia ada. Allah Maha mengetahui, Allah lah Maha menilai segala usaha kita. Jangan kita bimbang. Ya, walaupun kita kata sikit sangat aku buat, tetapi insya-Allah Allah lebih mengetahui. Ya, makanya kita lihat ini dah ruang dan peluang untuk kita menebus diri kita daripada azab yang sangat pedih, itu azab api neraka. Kenapa? Kerana kita tahu bayaran yang Allah nak bayar dengan kita kata pengorbanan masa yang kita peruntukkan untuk jamaah, pengorbanan tenaga, pengorbanan wang ringgit kita, duit minyak kita, belanjanya kita, semua itu insya-Allah Allah beli dengan harga yang mahal. Apa harga yang mahal? Harga yang mahal adalah melepaskan kita daripada azab yang pedih. Harga azab yang pedih lepas makna masuk syurga Allah, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersama-sama dengan jamaah, pertama kita dapat menyediakan bekalan. Kedua, kita akan dapat keredaan Allah. Allah suka. Ketiga, kita akan dapat
keampunan. Kita sediakan bekalan, maknanya ibadah. Yang kedua, kita dapat rahmat, kasih sayang Allah. Allah suka. Sebab apa? Sebab kita membantu agama Allah. Yang ketiga, Allah berikan keampunan. Bermakna 3 perkara ini, bila kita laksanakan kerja-kerja ini dengan bersungguh-sungguh, amanah yang tu kita buat, kita gunakan masa tenaga, Allah sangat teliti memberikan ganjaran yang sangat besar. Mahal ganjaran tu. Allah beli dengan harga yang mahal sampai lepas daripada azab api neraka. Kita nak lepas daripada azab api neraka, kita sanggup korbankan duit yang banyak untuk pergi Mekah. Ya, tetapi ingat, belum tentu lagi. Sebab itu untuk peribadi. Kita bersedekah, zakat, semua untuk peribadi kita. Tetapi kenapa Allah bayar dengan harga yang mahal tadi? Bila kita bersama dengan jamaah, sebab bila bersama dengan jamaah, dia untuk kebaikan umat manusia. Orang lain pun dapat kebaikan itu. Maka bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang awal-awal lagi dapat meminum air telaga Kausar? Rasulullah menjawab, yang mula-mula dapat meminum telaga Kausar adalah daripada golongan muhajirin. Golongan muhajirin ni siapa? Golongan yang bersusah payah ketika Rasulullah tidak ada lagi kuasa, belum lagi menang. Mereka bersusah payah, mereka sanggup menghadapi berbagai cabaran, ujian, gangguan, ugutan, seksaan daripada orang kafir Quraisy. Maka bila di akhirat besok ada air telaga Kausar, air telaga Kausar ni luas air telaga Kausar ni dalam hadisnya menyebutkan sebulan perjalanan. Berjadah-berjadah tempat-tempat minum ini ibaratnya banyaknya seperti bintang di langit. Banyak. Tetapi bukan semua orang dapat meminum. Yang dapat minum adalah umat Muhammad yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan semua. Ada yang datang, malaikat halau. Malaikat halau dia keluar. Sebab apa? Sebab dia hanya mengaku sebagai umat Muhammad, tetapi dia tidak melaksanakan sunnah tanggungjawab sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi bila kita sebutkan bayaran yang sangat mahal tadi, yang Allah kurniakan, kenapa tadi saya sebut, sudah tentulah kalau keistimewaan di hari akhirat itu diberikan kepada golongan muhajirin yang bersusah payah ketika orang lain tidak bersama dengan Nabi di Mekah, hanya sedikit sahaja mereka sanggup meninggalkan kampung halaman, sanggup kena seksa, sanggup kena ugut, macam-macam. Allah bayar besok di hari akhirat dengan diberikan keistimewaan meminum air telaga Kausar. Kita adalah orang-orang yang belum lagi menerima kemenangan di peringkat negeri Pahang. PAS tak memerintah lagi negeri Pahang. Tak ada siapa lagi yang dapat kita kata menang di kawasan Raub. Kitalah orang-orang yang merentasi, kita kata memotong redah susah semak samun. Kita adalah orang-orang yang merentas ini. Bendanya kalau kita kata nak buat projek, orang yang susah ni susahnya. Pokok besar-besar kena tebang, durinya, macam-macam. Hutan belantara. Sudah tentulah kita kata orang kemudian nanti senang nak tanam aja. Bawa benih aja. Sedangkan orang yang awal ini merentas berbagai-bagai. Tetapi berapa orang yang sanggup menghadapi situasi ini, bersusah payah untuk meredah belukar, menebang kayu-kayan yang tebal hutannya. Berapa orang? Allah menyediakan ganjaran yang sangat besar bagi mereka yang sedia menempuh susah payah dengan jemaah ini, kerana jemaah tidak memberikan cash money untuk dibayar sebagai upah. Maka insya-Allah bagi orang-orang yakin dengan pertemuan di hari akhirat besok, insya-Allah mereka adalah termasuk sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi saya kira banyak dah saya bercakap, ya. Lama dah tu. Minta maaf banyak-banyak. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita jadikan diri kita sebagai tentera Allah J12K. Jangan ada di kalangan kita yang rasa berat, tak naklah aku masuk, aku tak layak. Bila kita sudah termasuk sebagai kepimpinan, kitalah yang memperkasakan diri kita. Kita sendirilah yang mempertingkatkan amalan kita. Kita sendirilah yang berusaha membaiki diri kita. InsyaAllah Allah mudahkan segala-galanya. Maka kita adalah J12K yang berbeza dengan orang luar sana.
Kita adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih untuk duduk dalam jamaah. Kita adalah orang-orang yang diberikan amanah dan Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang sedia melaksanakan tugas dan amanah dengan baik. Maka kita usahakan dengan sebaik mungkin dan moga-moga dengan kita dimasukkan sebagai pemegang amanah, bukan parti amanah, pemegang amanah dalam kita kata organisasi ini, dalam jamaah ini, moga-moga ia menjadi sebab untuk kita dapat lepas daripada azab api neraka mudah-mudahan. Sekadar itu, wallahu a'lam bissawab, mohon maaf terhadap segala kata-kata sekiranya ada yang menyinggung, ada yang salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.